TMJ bertitah pemimpin perlu pastikan masalah rakyat diselesaikan. Perdana Menteri gesa rakyat tidak jadi hakim. Isu stokin tertera kalimah Allah. Saifuddin Nasution sahkan polis tidak benarkan sesiapa ambil tindakan sendiri. Pengisytiharan harta anggota pentadbiran ahli parlimen dibuat dalam masa terdekat. PN suarakan rasa tidak senang gugur pindaan kewarganegaraan bayi terdampar. Faizal Azumu sahkan tidak akan mencabar jawatan Presiden Bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi pagi 26 Mac 2024 bersamaan 15 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail bertitah menjadi seorang pemimpin bukan tentang kehadiran atau penampilan tetapi tentang memastikan masalah rakyat diselesaikan. Titahnya, fokus utama baginda ialah untuk memastikan kemudahan penjagaan kesihatan bagi negeri itu dan pembangunan infrastruktur yang dijalankan serta menyelesaikan keperluan rakyat. Semasa kerajaan tidak memberi dana untuk membaiki kerosakan hospital di Johor sejak 2018, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah memberi sumbangan peribadi baginda untuk membaiki fasiliti yang terbakar dan rosak. Baginda bertitah demikian ketika lawatan ke tapak Hospital Pasir Gudang di Johor. Turut hadir Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi dan Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Dr. Azmi Rohani. Pada sesi lawatan itu, Tunku Mahkota Ismail disembah maklum berkenaan pembentangan projek Hospital Sultanah Aminah II Johor Bahru dan pembentangan projek Hospital Pasir Gudang secara terperinci. Kedua-dua hospital baru yang bakal dibina itu adalah sangat penting untuk memberi kemudahan perubatan yang lebih baik kepada bangsa Johor pada masa akan datang serta membantu menampung jumlah pesakit di hospital-hospital sedia ada di negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa rakyat supaya tidak menjadi hakim dengan membuat keputusan sendiri berhubung isu stokin tertera kalimah Allah. Katanya, isu tersebut perlu diserahkan kepada pihak polis untuk menyiasat, diikuti proses pendakwaan dan mahkamah untuk dijatuhkan hukuman. Menurutnya, fokus rakyat kini perlu terarah kepada isu-isu yang lebih besar berbanding soal perbezaan pandangan. Sementara itu, ahli Parlimen Tambun itu juga meminta semua pihak bersikap rasional berhubung isu tersebut. Terdahulu beliau berkata kerajaan tidak campur tangan terhadap sebarang proses siasatan berkaitan isu penjualan stokin tertera kalimah Allah oleh KK Mart cawangan Bandar Sunway di Petaling Jaya baru-baru ini. Kerajaan memberi laluan penuh kepada polis untuk menjalankan siasatan dan menyifatkan isu itu bukanlah boleh diselesaikan melalui sebarang tindakan oleh gerombolan berasingan. Bercakap isu sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengesahkan bahawa tindakan akan diambil bukan sahaja kepada pelaku yang melakukan kesalahan berhubung isu stokin tertera kalimah Allah tetapi juga kepada pihak yang ambil tindakan sendiri. Katanya, dalam negara yang mempunyai undang-undang, polis tidak akan membenarkan sesiapa mengambil tindakan mengikut cara sendiri. Jumaat lalu, seorang lelaki berusia 35 tahun dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan denda RM12,000 kerana menyiarkan komen Facebook yang menyindir kontroversi stokin tertera kalimah Allah. Sehari sebelumnya, seorang lelaki berusia 33 tahun di Sabah turut dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan denda RM15,000 kerana kesalahan sama. Dalam kedua-dua kes, maklumat peribadi kedua-dua individu disebarkan dalam talian. Selain didatangi kumpulan yang meminta mereka memohon maaf.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, pengisytiharan harta bagi anggota pentadbiran dan ahli parlimen akan dikuatkuasakan dalam masa terdekat menerusi format baharu lebih komprehensif. Katanya, mesyuarat Jemaah Menteri pada 12 Julai 2023 bersetuju supaya format pengisytiharan harta baharu yang lebih komprehensif disediakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sebagai langkah penambahbaikan. Ia susulan mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Kabinet mengenai anti rasuah Siri 17 pada 6 Julai 2023 yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju supaya semua anggota pentadbiran mengisytiharkan harta masing-masing. Walau bagaimanapun katanya, format pengisytiharan harta sedia ada hendaklah ditambah baik supaya maklumat yang diberikan adalah tepat dan telus sebelum pengisytiharan harta dilaksanakan semula. Susulan keputusan itu, mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Kabinet Tata Kelola Nasional Siri 2 yang dipengerusikan Perdana Menteri pada 8 Januari 2024 bersetuju supaya cadangan penambahbaikan format pengisytiharan harta oleh anggota pentadbiran dan ahli parlimen dibawa untuk perbincangan lanjut oleh Jemaah Menteri dalam masa terdekat sebelum format isytihar harta baharu dapat dikuatkuasakan. Katanya, di Dewan Rakyat, pengisytiharan harta bagi anggota pentadbiran dan ahli parlimen yang dicadangkan akan dikuatkuasakan menggunakan format baharu dalam masa terdekat. Ketua WIP PN Datuk Seri Taqiyuddin Hasan menyuarakan rasa tidak senang berkaitan saranan pindaan Perlembagaan Persekutuan berhubung kewarganegaraan. Menurutnya, taklimat diberikan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail kepada ahli Parlimen PN berbeza dengan rang undang-undang berhubung pindaan itu. PN juga tidak bersetuju dengan pengguguran pindaan yang memerlukan anak terdampar mendapat status kewarganegaraan hanya menerusi pendaftaran dan bukannya secara automatik berdasarkan undang-undang. Katanya, pendaftaran untuk kewarganegaraan akan memerlukan pelbagai dokumen sokongan termasuk sijil kelahiran, laporan polis dan malah laporan akhbar berhubung bayi yang ditemui jika ada. Pada Jumaat lalu, Kabinet bersetuju untuk menolak cadangan Kementerian Dalam Negeri untuk meminda Perlembagaan Persekutuan berhubung hak kewarganegaraan bayi yang terdampar. Ahmad Faizal Azumu mengesahkan tidak akan mencabar jawatan Presiden pada pemilihan bersatu tahun ini, namun belum memberi bayangan jelas sama ada mahu mempertahankan kedudukan orang nombor 2 parti. Menurut laporan sebuah portal, Faizal mengisytiharkan sokongan penuh kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang pada Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu November lalu mengumumkan tidak akan mempertahankan jawatan Presiden Parti tetapi kurang 24 jam mengubah pendirian. Muhyiddin yang juga bekas Perdana Menteri berbuat demikian selepas diyakinkan isterinya untuk tidak mengecewakan ahli yang memerlukannya. Beliau tidak bertanding sebagai Presiden namun sedang menjalankan tanggungjawab sebagai timbalan Presiden dan akan melakukannya dengan sebaik mungkin. Bagaimanapun, Faizal atau lebih dikenali sebagai Peja tidak memberi sebarang jawapan jelas sama ada beliau mahu bertanding mengekalkan jawatan pada pemilihan tahun ini selepas ditangguhkan selama 18 bulan sejak Mei 2023. Bersatu dijangka mengadakan pemilihan Majlis Pimpinan Tertinggi MPT dan bahagian tahun ini dengan tumpuan kepada kerusi Presiden dan timbalannya yang akan membayangkan calon Perdana Menteri PN seperti ketika PRU15 apabila Muhyiddin dicalonkan ke jawatan itu sesuai statusnya sebagai pengerusi PN. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.